Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar para pelajar? Kita terus sesi pelajaran kita pada hari ini. Saya nak teruskan dengan tema 3, nasionalisme dan pembentukan negara bangsa. Hari ini saya nak menjelaskan tentang faktor penaklukan Perancis terhadap Mesir. Perancis adalah salah satu kuasa besar di Eropah seperti British dan juga Rusia, manakala Mesir adalah sebahagian daripada wilayah kerajaan Islam Uthmaniyah. Pada waktu ini Perancis, British dan juga Rusia sedang berusaha untuk meluaskan kuasa mereka ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Salah satu adalah Perancis. Jadi semasa kerajaan Uthmaniyah tidak lagi mampu untuk mempertahankan wilayahnya, maka pada waktu itulah kuasa-kuasa barat ini, kuasa-kuasa besar ini meluaskan kuasanya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Diteruskan bersama saya untuk memahami apakah sebenarnya faktor-faktor penaklukan Perancis terhadap Mesir. Kalau kita lihat dari segi latar belakang negara Mesir, Mesir adalah sebuah negara yang cukup terkenal dengan sejarah tamadun manusia sejak daripada zaman Firaun, zaman Yunani, zaman Rom dan juga zaman kedatangan Islam. Dari kerajaan Islam yang diterajui oleh Khalifah Rashidin, Bani Umayyah, Bani Abbas, Tulun, Iksid, Fatimi, Ayubi, Mamluki dan juga Uthmaniyah, sehinggalah Mesir dijajah oleh bangsa Eropah seperti Perancis dan British. Jadi itu adalah pengalaman yang lama yang dilalui oleh negara Mesir. Yang kekayaan sumber ekonomi dan kedudukan yang strategik di tengah-tengah jalan perdagangan antara barat dan timur telah menarik minat kuasa-kuasa barat ke atasnya. Jadi Perancis adalah negara yang terawal menduduki Perancis selepas kemelosotan politik dalam pemerintahan kerajaan Uthmaniyah di Mesir pada hujung abad ke-18. Jadi penaklukan Perancis hanya berlaku dalam tempoh 3 tahun sahaja, iaitu dari tahun 1798 sehingga 1801. Dan pada waktu itu pemimpin Perancis iaitu Napoleon Bonaparte adalah salah seorang jenderal Perancis yang mengetuai ekspedisi penaklukan tersebut. Jadi sarjana barat berpendapat kemasukan Perancis ke Mesir merupakan satu permulaan zaman moden di Mesir, walaupun dalam masa yang singkat, itu lebih kurang 3,5 tahun sahaja. Mari kita lihat faktor-faktor penaklukan Mesir oleh Perancis. Pertama, dari segi politik. Persaingan dan permusuhan antara Perancis dan British merupakan faktor utama yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Persaingan dan permusuhan ini semakin serius apabila Perancis mengalami kekalahan dalam Perang 7 tahun ataupun Perang Perancis-India pada tahun 1756 hingga 1763 yang menyebabkan Perancis kehilangan Kanada dan juga India kepada British. Penaklukan Mesir yang kedudukannya berhampiran dengan India diharap akan memberi ancaman kepada kedudukan politik dan ekonomi British di India. Perancis juga menaruh harapan untuk merampas India daripada British. Perancis juga berhasrat untuk mengukuhkan kedudukannya dengan menaluki Levant di timur Eropah untuk menandingi kuasa Rusia dan juga Austria. Itu antara faktor yang kita boleh kaitkan dengan faktor politik ke atas penaklukan Mesir oleh Perancis. Dari segi politik juga, pada waktu ini keadaan politik Mesir yang tidak stabil. Suasana yang tidak menentu ini membolehkan Perancis menakluk Mesir. Keadaan politik di Mesir yang tidak stabil di bawah pentadbiran BB ataupun ketua ataupun pemimpin kerajaan Mamluk yang saling bermusuhan antara satu sama lain. Dan ini sudah pasti memberi ruang kepada kuasa barat untuk meluaskan kuasanya di Mesir, khususnya Perancis. Perancis cuba untuk menamatkan penguasaan golongan tersebut di Mesir. Kedudukan BB menjadi kukuh di Mesir
disebabkan ketidakupayaan kerajaan Uthmaniyah yang berpusat di Turki pada hujung abad ke-18 akibat peperangan yang berterusan dengan Austria dan juga Rusia, terutamanya di bahagian Eropah Timur, di mana wilayah-wilayah penguasaan Uthmaniyah ini mula mendapat serangan, ancaman daripada musuh-musuh kerajaan Islam Uthmaniyah. Ini khususnya Austria-Hungary, Rusia, British dan juga Perancis. Penduduk Mesir pada waktu itu berhadapan dengan penindasan pemimpin Mamluk seperti Ibrahim Bey dan Murad Bey. Ini yang membawa kepada ketidakstabilan politik di Mesir pada waktu itu. Jadi keadaan dalam negeri inilah yang memberi ruang kepada kuasa barat untuk meluaskan kuasanya ke atas Mesir. Penaklukan Mesir juga, kalau kita lihat, didorong oleh cita-cita Napoleon Bonaparte untuk meluaskan empayar Perancis seperti mana yang dibuat oleh Alexander the Great dari Yunani, dan menubuhkan empayar Rom Timur yang mendapat menyekat hubungan antara British dan juga India. Penguasaan ke atas Mesir juga dipercayai dapat meneruskan hasrat Napoleon Bonaparte untuk meluaskan kekuasaannya ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah yang lain seperti Palestin, Iran, Afghanistan dan juga Pakistan. Jadi kemerosotan kerajaan Uthmaniyah juga dilihat sebagai peluang yang cerah untuk menguasai wilayah-wilayah Uthmaniyah yang lain, terutamanya Mesir, setelah Rusia menguasai wilayah-wilayah Uthmaniyah di Eropah, khususnya di sempadan negeri-negeri yang bersempadan dengan negara Rusia di Eropah Timur. Jadi Perancis telah mula menguatkan tentera lautnya di Mediterranean dan meluaskan kekuasaannya di Levant untuk mengukuhkan dan seterusnya menakluk Mesir. Ketidakstabilan politik di Mesir, kalau kita lihat, merupakan satu faktor penting yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Pada tahun 1793 misalnya, Duta Perancis di Mesir pada waktu itu, iaitu Magalon, telah menyampaikan laporan kepada Talleyrand, iaitu Menteri Luar Perancis di Paris, tentang keadaan politik di Mesir yang semakin teruk berkaitan dengan pemusuhan dalam kalangan pemimpin Mamluk dan kegagalan kerajaan Uthmaniyah menanganinya. Jadi masalah antara kerajaan pusat di Ankara dan kerajaan wilayah di Mesir, khususnya di Kahirah, membawa kepada ketidakstabilan politik itu. Magalon misalnya berpendapat, melalui tindakan ketenteraan ke atas Mesir, Perancis pasti dapat menjadikan Mesir sebagai pengkalan yang strategik untuk perdagangan. Selain itu, Ibrahim Bey juga dilaporkan telah bekerjasama dengan British pada tahun 1794 untuk menindas pedagang-pedagang Perancis, sehingga mereka melaporkan kepada pemerintah Perancis dan mendesak kepada penaklukan Mesir. Pentadbiran yang kucak kacir dan tekanan yang berlaku telah mendorong Perancis untuk menakluki Mesir dengan alasan ingin melindungi peniaga-peniaga Perancis. Jadi faktor ketidakstabilan politik ini dikaitkan dengan kepentingan ekonomi untuk membolehkan Perancis menakluk Mesir pada waktu itu. Jadi perdagangan Perancis di Mesir telah lama bertapak sehingga tahun 1798. Pada waktu itu terdapat 61 orang pedagang Perancis yang menjalankan perniagaan mereka. Jadi para pedagang berhasrat untuk mengembalikan semula Mesir di bawah pentadbiran Uthmaniyah sepenuhnya, tetapi dikawal oleh Perancis bagi mendapatkan kepentingan tertentu. Ini antara faktor ekonomi yang kita boleh kaitkan disebabkan oleh faktor politik. Pelajar boleh gunakan faktor ini, hujahan yang saya beri ini, untuk dimasukkan di bawah faktor politik, dan juga boleh berdiri sendiri sebagai faktor ekonomi. Itu juga boleh kita jadikan sebagai dua keadaan pada waktu ini. Ia berdasarkan kepada kepentingan Perancis untuk menakluk Mesir. Faktor ekonomi juga merupakan faktor penting yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Hubungan antara Perancis dan Mesir ini telah lama berlaku.
Permusuhan antara Perancis dan British bertambah sengit setelah berlakunya revolusi Perancis pada tahun 1789. Selepas revolusi itu, zaman revolusi berakhir, tidak kestabilan Perancis pada waktu itu membawa kepada penguasaan Napoleon Bonaparte, merupakan seorang raja yang bercita-cita besar untuk meluaskan empayar Perancis pada waktu itu. Mereka berpendapat penguasaan tajuk pengharapan oleh British menyebabkan Perancis semakin tertekan kerana perdagangan British di Timur dan India semakin lancar, dan ini akan menjejaskan perdagangan Perancis di Timur. British juga telah menjalinkan hubungan dengan pemimpin Mamluk yang memerintah Mesir pada tahun 1798 dan menguasai laluan perdagangan di Laut Merah. Kedudukan Mesir yang strategik itu di antara Laut Mediterranean di sebelah utara dan Laut Merah di sebelah barat telah menjadikan negara Mesir yang paling dekat untuk menghubungkan Eropah dengan negara-negara timur. Jadi penguasaan ke atas kedua-dua laut tersebut membolehkan Perancis menguasai perdagangan antara timur dan juga barat. Penguasaan Laut Mediterranean membolehkan Perancis mengatasi kekuatan armada tentera laut British dan seterusnya mengganggu perdagangannya di Levant, Parsi dan juga India. Dan Perancis percaya kedudukan India yang tidak jauh dari Mesir boleh menjejaskan perdagangan British di India, kerana Mesir akan dijadikan pengkalan untuk memutuskan hubungan komunikasi antara British dengan mana-mana pusat perdagangannya di India dan Timur. Jadi rakyat Mesir juga dibebani dengan cukai yang tinggi. Jadi keadaan yang tidak stabil pada waktu ini antara keinginan Perancis dan keadaan Mesir pada waktu itu menjadikan kepentingan ekonomi itu sangat penting dalam proses pendudukan Perancis ke atas Mesir. Dari segi ekonomi juga, kita boleh kaitkan dengan pembukaan laluan baru yang lebih pendek dan selamat ke India melalui sebuah terusan yang dipanggil terusan Suez. Terusan Suez akan membolehkan Perancis merampas sumber kekayaan besar British di timur. Terusan Suez akan menjamin laluan yang selamat dan eksklusif kepada Perancis di Laut Merah. Itu antara perkara penting. Menguasai terusan Suez akan membolehkan Perancis menguasai perdagangan antara barat dan timur. Di samping itu, Mesir juga mempunyai berbagai bahan mentah yang boleh digunakan untuk keperluan industri, dan juga Mesir adalah satu pasaran yang berpotensi untuk memasarkan barang-barang siap keluaran industri Perancis. Keupayaan Mesir dalam pengeluaran bijirin juga boleh dijadikan sebagai pusat utama penghasilan makanan untuk Perancis, kerana sejak tahun 1780-an telah berlaku kemerosotan dari segi hasil pertanian, khususnya bijirin seperti gandum di Perancis. Mesir diharapkan boleh membekalkan bijirin, terutamanya gandum, kepada mereka. Kepentingan Mesir juga kita boleh kaitkan dengan pedagang Perancis mendakwa kerajaan Mamluk telah melanggar perjanjian capitulation yang sekian lama ditandatangani antara Uthmaniyah dengan Perancis, di mana Perancis telah diberi beberapa hak istimewa yang dikenali sebagai capitulation. Antara hak istimewa tersebut ialah kebebasan berdagang dan menggunakan laluan laut, pengurangan cukai kastam sehingga 5%, pengecualian undang-undang Uthmaniyah, dan mereka juga diberi jaminan kebebasan beragama. Pemimpin Mamluk telah mengenakan cukai yang tinggi kepada Perancis, dan mereka juga menggunakan Laut Merah dan juga menggunakan Laut Merah. Kalau mereka nak gunakan Laut Merah juga, mereka dikenakan cukai yang tinggi oleh kerajaan Mamluk pada waktu itu. Jadi Perancis berhasrat untuk menjatuhkan kerajaan Mamluk untuk mendapatkan semula hak-hak mereka seperti yang terkandung dalam perjanjian sebelum ini, iaitu perjanjian capitulation. Ini dua perkara penting dalam faktor ekonomi yang menjadikan Perancis menakluk Mesir.
Faktor seterusnya yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir adalah faktor sosial. Rancangan penaklukan Mesir sebenarnya telah bermula sejak Perang Salib ke-7 ketika Perancis di bawah pemerintahan Raja Louis ke-15. Rancangan ini diteruskan semula ketika Perancis di bawah Raja Louis ke-14 yang ingin mengaktifkan semula jalan perdagangan antara Levant dan juga India serta mempertahankan kuasa politik Perancis di situ. Percubaan tersebut gagal apabila Perancis ditewaskan oleh kerajaan Mamluk. Dari segi sosial juga kalau kita lihat, penaklukan Mesir juga bermatlamat untuk membebaskan Baitul Muqaddis daripada kekuasaan umat Islam, sebab mereka percaya jika dapat menguasai Baitul Muqaddis, mereka boleh menguasai dunia pada waktu itu. Jadi penaklukan Mesir akan memudahkan jalan untuk menguasai Palestin yang membolehkan mereka menakluk Baitul Muqaddis. Penguasaan ke atas Palestin juga adalah sebahagian daripada perjanjian antara Napoleon Bonaparte dengan bangsa Yahudi di Paris ke arah pembentukan sebuah negara yang dipanggil Israel. Penaklukan Mesir dan Palestin secara tidak langsung akan meleraikan dendam Perancis terhadap kekalahan yang dialami dalam Perang Salib sebelumnya. Perancis juga bersetujuan untuk menguasai hasil peninggalan khazanah sejarah Mesir yang terkenal sejak zaman dahulu lagi. Mesir juga dilihat sebagai wilayah yang berharga kerana kemampuannya memberi keuntungan dan faedah yang banyak disebabkan potensinya yang tinggi dari segi ekonomi dan juga politik pada waktu itu. Okey, inilah 3 sebab besar yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Penutup ataupun kesimpulan kepada apa yang kita bincangkan pada hari ini, ada 3 perkara yang boleh kita simpulkan. Pertama, persaingan dan pemusuhan dengan British bukan faktor politik yang menjadi sebab utama kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Kedua, kekayaan ekonomi Mesir melalui penguasaan ke atas terusan Suez menjadi sebab ekonomi atau faktor ekonomi yang membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir. Dan kesimpulan yang ketiga boleh kita buat, keinginan untuk menguasai Baitul Muqaddis dengan menguasai Palestin merupakan cita-cita Perancis pada waktu itu, khususnya meneruskan Perang Salib dan meluaskan dan menguasai Baitul Muqaddis, yang berarti mereka juga ingin menguasai dunia pada waktu itu. Okey, itu antara perkara penting yang boleh kita simpulkan berkaitan dengan perluasan kuasa barat ke atas wilayah-wilayah Uthmaniyah. Kita mulakan dengan perluasan kuasa Perancis ke atas Mesir. Yang saya kata tadi, penaklukan Perancis ke atas Mesir. Contoh-contoh soalan yang pelajar mungkin boleh kaitkan dengan faktor ini. Sejauh manakah faktor ekonomi membawa kepada penaklukan Perancis ke atas Mesir pada abad ke-18? Okey, pelajar cuba jawab soalan tersebut. Jawab dalam masa 30 minit berdasarkan apa yang kita bincang pada hari ini. Jumpa lagi. Selamat ulang kaji. Jaga diri. Terima kasih. Jumpa lagi. Minit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi. Perkara penting yang berlaku apabila British meletakkan kuasanya di tanah